Dah lama tak balik kampung? Mesti korang rindu dengan suasana kampung kan? Jom subscribe YouTube channel Di Kampung. Check it out. Seorang inspektor polis terlihat sebuah kereta perdua kenari berwarna hitam yang diparkir di hadapan rumah seorang tentera. Inspektor polis pun berjalan menuju ke kereta tersebut dan mendapati kereta itu tidak berkunci. Dia kemudian bertindak membuka pintu kereta tersebut. Ketika pintu kereta dibuka, inspektor polis telah terhidu bau hanyir darah dari dalam kereta yang sangat kuat menusuk ke dalam hidung. Apa yang terjadi sebenarnya? Jam menunjukkan 7.30 pagi apabila seorang pegawai polis yang sedang bertugas telah menerima satu panggilan telefon daripada seorang lelaki pada 21 September 2014. Panggilan telefon itu adalah berkenaan penemuan satu mayat wanita dalam keadaan tertiarap di kawasan rehat dan rawat RNR Gunung Inas di Kedah. Pegawai polis tersebut telah menghubungi pegawai atasannya yang kemudiannya melaporkan penemuan itu kepada Ketua Bahagian Siasatan Jenayah IPD Baling iaitu ASP Muhammad Nazdir. Sekitar jam 8.10 pagi, ASP Muhammad Nazdir bersama pasukannya bergegas ke tempat kejadian. Setibanya di lokasi kejadian, pegawai forensik melihat ada satu mayat wanita iaitu mangsa dalam keadaan tertiarap dan berbogel di kawasan kaki 5 RNR tersebut. Namun, tiada sebarang dokumen pengenalan diri ditemui bersama. Pemeriksaan awal ke atas mangsa mendapati ada banyak kesan tikaman. Antara kesan kecederaan di badan mangsa adalah yang pertama, satu kesan tikaman di belakang leher, kedua, satu kesan kelaran dari bahagian depan hingga belakang leher, ketiga, satu kesan tikaman di dada belah kiri, dan keempat, 4 tikaman dan satu hirisan di perut belah kanan. Mayat mangsa kemudiannya dengan segera telah dibawa ke hospital untuk dibedah siasat. Laporan oleh Dr. Muhammad Suhani menyebut terdapat 30 jenis kecederaan luaran pada tubuh mangsa. Ianya disahkan bahawa punca kematian mangsa adalah tikaman dalam di leher yang terkena pada urat nadi. Setelah haibahan dibuat, seorang lelaki tampil dan mengakui bahawa mayat yang ditemui itu adalah mayat ibunya yang telah dilaporkan hilang sejak 20 September 2014 di mana satu laporan awal telah dibuat oleh anak mangsa di Gerik. Polis mengklasifikasikan kes ini sebagai kes bunuh. Siasatan polis yang dibuat oleh Inspektor Abdul Aziz telah membawa kepada penahanan seorang lelaki iaitu suspek pada 24 September 2014 di hadapan sebuah kamp tentera di Gerik. Suspek kemudiannya dibawa pulang ke rumah untuk menukar pakaian kerana pada ketika itu dia masih berpakaian seragam tentera. Untuk makluman, RNR Gunung Inas di Baling Kedah terletak dalam kawasan yang agak terpencil dan dikelilingi hutan. Setibanya di rumah suspek, Inspektor Abdul Aziz telah terlihat sebuah kereta perdua kenari berwarna hitam yang diparkir di hadapan rumah suspek. Inspektor tersebut mendapati kereta itu tidak berkunci dan dia kemudian bertindak membuka pintu kereta itu. Inspektor telah terhidu bau hanyir darah yang kuat menusuk hidung dari dalam kereta. Inspektor Abdul Aziz kemudian menyoal siasat suspek di dalam rumahnya bagi mendapatkan maklumat lanjut berkenaan kematian mangsa. Suspek telah memaklumkan bahawa pakaian dan barang peribadi mangsa telah dibakar di belakang rumah, manakala barangan lain seperti kad CIMB Bank mangsa diletakkan di dalam bilik. Selain itu, suspek juga turut memberitahu bahawa kasut yang dipakainya pada hari kejadian telah dibasuh dan disorok bawah peti sejuk. Suspek kemudiannya membawa Inspektor Abdul Aziz dan pasukan polis ke bahagian belakang rumah di mana satu telefon bimbit dan gelang tangan yang telah terbakar ditemui. Kesemua barang kes telah dibawa pulang ke Balai Polis Baling. Semasa disoal siasat di Balai Polis, suspek mengatakan ada sesuatu yang dia tidak tunjuk kepada pihak polis. Apakah benda itu?
Pada keesokan harinya, suspek sekali lagi membawa Inspektor Abdul Aziz dan pasukan polis ke rumahnya, di mana dia menunjukkan pula baldi yang digunakan untuk basuh baju mangsa serta kain borok yang digunakan untuk mengelap kesan darah di dalam kereta. Untuk makluman, tertuduh telah mencabut pakaian mangsa kerana takut ianya akan menjadi bahan bukti. Baju mangsa yang berlumuran darah dibawa pulang oleh tertuduh. Mayat mangsa pula dibuang di tepi jalan RNR Gunung Inas. Polis juga turut menemu bual seorang wanita bernama Robayah, di mana dia telah mengatakan bahawa pada hari kejadian, suspek ada membawa mangsa ke restoran miliknya. Namun tidak lama kemudian, dia mendapati mangsa serta suspek telah beredar secara tiba-tiba. Siasatan polis bersama anak mangsa telah mendapati bahawa kali terakhir dia melihat ibunya adalah pada malam kejadian sekitar jam 11.15 malam, di mana mangsa telah pulang seketika untuk menukar baju dan kemudiannya keluar semula menaiki sebuah kereta perodua kenari berwarna hitam milik suspek. Suspek telah didakwa di Mahkamah Tinggi Alor dan dihadapkan dengan satu pertuduhan bunuh yang boleh dihukum di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan jika didapati bersalah. Suspek yang tidak didedahkan namanya merupakan seorang anggota tentera yang berusia 36 tahun dan bertugas di Regimen Sempadan di Greek, telah didakwa membunuh seorang mangsa yang juga tidak didedahkan namanya. Mangsa berusia 53 tahun pada hari kejadian dan merupakan seorang ibu tunggal kepada 7 orang anak. Pendakwaan telah bergantung kepada keterangan ikut keadaan dan juga keterangan berbentuk maklumat yang membawa kepada penemuan fakta oleh tertuduh. Seksyen 27 Akta Keterangan diguna pakai bagi menilai kesemua keterangan. Maklumat yang boleh diterima di bawah Seksyen 27 adalah termasuk keterangan tertuduh dan perbuatannya yang membawa kepada penemuan fakta serta bahan bukti kes, merujuk kepada pendakwa raya lawan Siu Yok Kiong, Mahkamah Persekutuan. Mahkamah telah menilai dua keterangan yang diberikan oleh tertuduh kepada Inspektor Abdul Aziz semasa dia berada dalam tahanan polis. Keterangan pertama diberi semasa di rumah tertuduh dan keterangan kedua pula adalah semasa di balai polis. Namun, terdapat beberapa pencanggahan keterangan ini dengan report polis. Walaupun dua keterangan yang mengandungi maklumat oleh tertuduh tidak dapat diterima atas sebab percanggahan dengan report polis, mahkamah masih menerima pakai keterangan saksi pendakwaan lain berkenaan dengan perlakuan tertuduh semasa dalam tahanan polis. Tidak menjadi pertikaian bahawa semasa dalam tahanan polis, tertuduh ada menunjukkan tempat dia membakar barang-barang peribadi mangsa serta tempat dia meletakkan kad CIMB Bank yang disahkan milik mangsa di dalam bilik tidurnya selain pakaian yang telah dipakai oleh tertuduh semasa hari kejadian. Kesan tumpukan darah yang diperolehi dari kusyen tempat duduk penumpang bahagian hadapan serta kotak tisu dalam kereta tertuduh adalah berpadanan dengan DNA mangsa dan ini jelas menunjukkan mangsa sememangnya berada di dalam kereta tertuduh. Semua ini merumuskan tertuduh terlibat dalam kematian mangsa. Laporan bedah siasat juga jelas menunjukkan kecederaan tikaman di leher mangsa adalah sepadan dengan pisau yang ditemui di rumah tertuduh. Pemeriksaan mendapati tikaman itu telah menembusi bahagian belakang leher mangsa dan sekaligus menyebabkan kematian. Laporan ini tidak disangkal. Setelah menilai kesemua saksi dan keterangan yang dikemukakan oleh pendakwaan, mahkamah berpuas hati bahawa satu kes prima facie berjaya dibuktikan terhadap tertuduh. Tertuduh dipanggil untuk membela diri. Dia telah memilih untuk memberi keterangan bersumpah dan hanya tertuduh dipanggil pihak pembelaan. Tertuduh memberitahu mahkamah bahawa dia mengenali mangsa sebelum kejadian lagi. Mereka sering keluar berjalan bersama-sama dan mengaku yang mereka adalah pasangan kekasih. Namun sepanjang hubungan ini, mangsa mengetahui bahawa tertuduh telah berkahwin. Tertuduh tahu bahawa mangsa telah jatuh hati padanya. Menurut tertuduh, mangsa telah beberapa kali mengajak dirinya untuk berkahwin, namun tertuduh masih lagi tidak dapat membuat keputusan. Tertuduh meminta mangsa untuk berkawan dengannya terlebih dahulu.
Pada malam kejadian, tertuduh telah mengajak mangsa untuk keluar bersiar-siar. Tertuduh memberitahu bahawa dia telah menjemput mangsa di rumah dan kemudian membawanya ke sebuah restoran berdekatan dengan bandar Gerik. Tertuduh kemudiannya membawa mangsa pulang ke rumah mangsa untuk menukar pakaian. Setelah itu, mereka sekali lagi keluar bersiar-siar. Mereka telah pergi ke R&R Gunung Inas di Baling Kedah dan tertuduh telah memarkirkan keretanya di situ. Mangsa kemudiannya mengajak tertuduh untuk berbincang mengenai hubungan mereka. Tiba-tiba, mangsa mengajak tertuduh untuk berkahwin, namun tertuduh cuba untuk menolak permintaan mangsa. Tertuduh seterusnya menceritakan bahawa mangsa tidak berpuas hati dengan keputusan tertuduh dan mereka berdua telah bertengkar mulut. Tertuduh mengatakan bahawa mangsa telah mencekik lehernya secara mengejut. Perbuatan itu telah menyebabkan dirinya tidak dapat bernafas. Tertuduh mengatakan dia cuba untuk melawan mangsa, namun tubuh mangsa yang lebih besar telah menyukarkan usahanya untuk melepaskan diri. Semasa pergelutan itu, tertuduh telah mengambil sebilah pisau di dalam poket pintu pemandu dan telah mengacukan pisau itu pada mangsa. Menurut tertuduh lagi, pada ketika itu, dia secara tidak sengaja membuat beberapa tikaman ke atas mangsa bagi melepaskan dirinya yang dicekik. Tertuduh bersungguh mengatakan dia tidak berniat menikam atau membunuh mangsa, tetapi hanya sekadar untuk mempertahankan dirinya sendiri. Tertuduh tidak menafikan dia ada menikam mangsa, namun peguam bela tertuduh telah mengguna pakai pembelaan di bawah Seksyen 96 Kanun Keseksaan, iaitu hak untuk membela diri. Tertuduh dikehendaki membuktikan di atas imbangan keberangkalian bahawa dia melakukan hal tersebut sebagai pertahanan diri. Mahkamah sekali lagi menilai laporan bedah siasat di mana pakar merumuskan terdapat 17 kesan tikaman pada pelbagai bahagian tubuh mangsa termasuk leher dan dada. Tiada bukti oleh pembelaan bahawa tertuduh telah dicekik mangsa. Mahkamah berpendapat jika benar ia berlaku, pasti ada kesannya. Mahkamah selanjutnya menyatakan jika benar mangsa mencekik tertuduh semasa tertuduh sedang duduk di tempatnya, pasti keadaan pada ketika itu adalah mereka saling berhadapan. Namun, bukti daripada pihak polis mengatakan terdapat banyak kesan darah pada tempat duduk dan alas kaki mangsa. Ini jelas menunjukkan bahawa mangsa telah ditikam semasa dia duduk di tempatnya. Ini bermakna tertuduh yang menyerang mangsa dan bukan sebaliknya. Ketiadaan bukti dicekik turut membidas cerita versi tertuduh. Kesan tikaman juga tidak konsisten dengan pengakuan oleh tertuduh. Di akhir kes pembelaan, mahkamah mendapati cerita tertuduh adalah rekaan semata-mata dan tikaman sebanyak 17 kali pada tubuh mangsa membuktikan tertuduh melangkaui haknya untuk membela diri kerana perbuatan itu amatlah melampaui batas. Pihak pembelaan telah gagal menimbulkan keraguan. Oleh yang demikian, tertuduh didapati bersalah atas tuduhan membunuh mangsa dan tertuduh telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Menurut sumber, kes ini berkemungkinan dalam proses untuk dibawa ke Mahkamah Rayuan.